Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi sekalian, merujuk kepada muka surat 34 jilid yang ke-8 tafsir Ibn Katsir, iaitu pada ayat ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyawma la tudhlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kemudian muka surat 36, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang lenang dalam kesibukan mereka. Mereka dan isteri-isteri mereka berada di tempat yang teduh, berbaring di atas pelamin-pelamin. Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi kalau kita perhatikan uslub Al-Quran bila menjelaskan tentang hukuman, maka Allah menceritakan kepada kita tentang hukuman bagi penghuni neraka ni tadi, dan dia sebut di hujungnya bila Allah menyatakan wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi kamu tidak akan dibalas kecuali apa yang telah kamu kerjakan. Dia merupakan satu bentuk ta'rid, iaitu gambaran bahawa segala yang kamu lakukan semua akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu tidak ada alasan untuk lolos daripadanya, untuk lepas. Dia adalah penjelasan sekaligus bukti pada hari itu bahawa tiada kezaliman. Jadi betapa tidak demikian, padahal masing-masing menerima apa yang mereka kerjakan. Kezaliman ni maksud dia adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ataupun memberi kurang daripada hak yang semestinya diberikan. Budak ni bekerja dari pukul 8 pagi sampai 5 petang, ganjaran sehariannya adalah sebanyak RM50. Tapi budak yang seorang ni kerjanya pada waktu yang sama, mungkin culas lebih daripada yang pertama, tapi ganjarannya RM75. Jadi maknanya memberikan satu reward yang bersifat zalim pada yang pertama. Pertama kerjanya bersungguh-sungguh, ganjarannya sedikit. Yang kedua bekerja tidak begitu menepati waktu, culas sebagainya, tapi dapat lebih. Ini namanya mengambil hak orang lain untuk diberikan kepada yang tidak layak. Ini salah satu bentuk kezaliman. Jadi bila menyebut tentang penganiayaan yang ada di sisi Allah SWT ini tidak berlaku sama sekali, maka tidak akan dikena kepada kamu satu hukuman melainkan hasil daripada apa yang kamu lakukan. Nanti kita akan bincangkan dalam ayat-ayat yang berikutnya bagaimana kedudukan ke akhirat nanti. Anggota badan akan berkata-kata bukannya lisan bila tiba waktunya, tak lama lagi insya-Allah. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita tentang satu ta'rid, iaitu satu bentuk uslub Al-Quran yang beritahu kepada kaum musyrikin, munafiqin, golongan yang mengambil kesempatan terhadap orang beriman ini, penganiayaan mereka lakukan, kejahatan dan segala bentuk penyimpangan, penolakan, keingkaran terhadap Islam yang dibawakan. Maka bagi mereka ini kamu akan dikenakan hukuman, tidak dapat kamu elakkan, dan hukuman di sisi Allah ni hukuman yang sangat adil. Begitu maksudnya. Jadi ucapan ni tidak boleh difahami dalam kata ucapan sebagaimana bunyi redaksi ayat ini. Ucapan ini merupakan satu ilustrasi tentang hakikat yang berlaku pada waktu itu dan bukan diungkap dengan kata-kata saja. Maknanya ketetapan Allah SWT di akhirat itu ketetapan yang maha adil dan tak ada siapa boleh mempertikaikannya. Kemudian Allah bawa kita kepada ayat berikutnya dalam ayat yang ke-55, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Orang yang beriman itu sekarang diputuskan cerita daripada orang kafir musyrikin yang dikenakan hukuman yang dahsyat itu. Kini orang yang beriman diselamatkan, golongan diselamatkan, mereka berada dalam keadaan senang lenang, sedang masyghul. Dalam ayat syughul, jadi merujuk kepada perkataan syughulin fakihun ni ada 4 pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tafsir, dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Yang pertama maksudnya ahaduha fi iftidal al-adhkar qalahu Al-Hasan wa Sa'id bin Jubair wa Ibn Mas'ud wa Qatadah wa Ibn Abbas. Maksud fakihun yang disebut oleh Allah di sini adalah kesibukan ahli syurga ini sedang bersama dengan pasangan mereka, iaitulah dalam keadaan menjalani kehidupan sebagai suami isteri, melakukan hubungan seksual. Kesibukan yang berlaku itu digambarkan mereka tidak mempedulikan apa yang berlaku kepada
golongan yang satu lagi yang telah dibawakan dalam episod yang terdahulu, dalam bahagian yang terdahulu menceritakan tentang hukuman yang dahsyat yang mereka terima. Walaupun ada pendapat yang kedua juga daripada Ibn Abbas yang mengatakan bahawa mereka sibuk fi darbil autar. Qalahu Ibn Abbas wa Musafiq bin Abi Shuraih. Ini mereka sedang gembira dalam keadaan duduk, makan-makan, mendengar hiburan. Yang ketiga, fi ni'matin. Qalahu Mujahid. Mereka berada dalam nikmat. Yang keempat, fi syughulin mimma yalqa ahlun nar. Qalahu Ismail bin Abi Khalid wa Abban bin Taghlib wa Ruya. Jadi di sini maksudnya merujuk kepada dalam keadaan mereka disibukkan dengan apa sahaja yang menjauhkan mereka daripada mengetahui keadaan siksaan yang berlaku kepada ahli nar. Walaupun di kalangan penghuni neraka itu mungkin ada hubungan kekerabatan dengan mereka, tetapi Allah SWT melupakan mereka ini kepada golongan tersebut. Jadi bila dibaca dengan syughul, iaitu syughulin, dan juga dibaca dengan syughlun, fi syughlin. Jadi ini juga merupakan kiraat seperti yang disebut, dihimpunkan oleh para imam tafsir dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan kepada perkataan syughul yang dimaksudkan itu. Barangkali apa yang disebut perkataan fakihun, iaitu bergembira, ni mungkin ia juga merupakan datang dari perkataan fakihah. Fakihah ni kalau disebut fukahi, rajulun fukahiyun, seorang lelaki yang banyak lawaknya, orang yang suka buat benda-benda menyebabkan orang lain suka. Jadi perkataan fakihun ni diambil perkataan fakihah yang berarti satu perbincangan yang menyenangkan, senda gurau. Barangkali itu sebabnya datang perkataan fakihatun, iaitu datang berarti buah. Agaknya kerana makan buah ini merujuk kepada suasana yang senang, aman, damai, tenang, dan makanan ini juga boleh memberikan orang sihat. Agaknya begitulah maksudnya kaitan. Perkataan syughul ni pula pada mulanya berarti menjadikan seorang tu sibuk dan melalaikan dia daripada aktiviti yang lain. Sebagian daripada para ulama pula menyebutkan perkataan kesibukan ini tadi seperti yang telah saya nyatakan kepada tuan-tuan. Ia berarti la haya fil ilm, untuk kita tidak malu dan menyebutkan ilmu. Kebanyakan para ulama tafsir mengatakan bahawa maksud syughulin fakihun ni mereka sibuk mengadakan hubungan seksual dengan bidadari pada dalam syurga. Ini juga yang disebut oleh Imam Qurtubi. Tapi bila kita melihat kepada kewajaran ayat ini dan kaitannya, bahawa sebenarnya nikmat yang paling besar bagi ahli syurga itu lillazina ahsanul husna wa ziyadah, orang yang melakukan kebaikan di dunia, bertakwa kepada Allah, beriman dengan sepenuhnya, melakukan amal saleh, bagi mereka syurga di akhirat wa ziyadah. Ziyadah ni jumhur para ulama tafsir menjelaskan bahawa nikmat yang paling besar di akhirat adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menceritakan kepada kita betapa luasnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi ahli syurga tu. Hubungan suami isteri dengan bidadari itu adalah satu bahagian daripadanya. Sedangkan banyak lagi nikmat yang disediakan oleh Allah dalam konteks fi syughulin fakihun itu, berarti mereka berada dalam kenikmatan yang menyibukkan mereka. Tapi kesibukan tersebut tidak menjemukan mereka. Tidak seperti di dunia kita disibukkan dengan kerja-kerja yang kadang-kadang tidak ada masa untuk bercuti. Kadang-kadang kita dengan kesibukan kerja itu menyebabkan seseorang itu sakit dan boleh bawa kepada mati. Tetapi dalam konteks ayat ini, fi syughulin fakihun, mereka berada dalam kesibukan yang tidak menjemukan, kesibukan yang menggembirakan. Ibn Ashur, pentafsir Quran terkemuka yang punya tafsir Imam Tanwir itu pula mengatakan bahawa kalimah ini dalam arti kata mereka berada dalam wadah kenikmatan, sehingga mereka tidak memandang, tidak mengetahui langsung penyiksaan penghuni syurga, tidak memandang dan tidak mengetahui penyiksaan penghuni neraka yang tentu saja dapat mengeruhkan pandangan hati mereka. Kalau kita dekat dunia ni sebagai contohnya sedang makan, sedang berehat, bergembira dengan keluarga, hari perkahwinan sebagainya, tiba-tiba diberi kepada kita video yang viral keadaan orang di Palestin contohnya, dia boleh meruntun rasa gembira kita itu, hilang seketika, keruh sekejap suasana, sedih sekejap dan menangis mungkin. Tapi di akhirat dalam keadaan ayat yang digunakan oleh Allah ni, fi syughulin fakihun, kata Ibn Ashur, segala benda yang boleh menyebabkan mereka merasa sedih, merasa tertekan seperti itu dihilangkan oleh Allah SWT. Dan inilah maksud fi syughulin fakihun. Berarti ia lebih umum daripada apa yang disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir yang bila menyentuh perkara ini menyatakan ia berkaitan sangat dengan isu seksual, perhubungan suami isteri ataupun dengan bidadari syurga. Jadi ayat ini menjanjikan kebersamaan setiap pasangan itu dalam syurga bila Allah melanjutkan hum wa azwajuhum fi dhilalin al-araiki muttaqiun. Ini satu bentuk ighal, maknanya satu bentuk dari sudut uslub Al-Quran, dari sudut bahasa Arab balaghahnya, dia merupakan penjelasan lanjut. Berarti bagi penghuni syurga yang telah memiliki pasangan dalam kehidupan dunia dan bahagia dengan pasangannya, nanti di akhirat dia akan berada bersama dengan pasangannya itu sekali lagi. Berkumpul dengan anak isteri merupakan satu kegembiraan. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum
wama alatnahu min amalihim min syai'. Nanti ada peluang kita meneroka surat Tur yang mana Allah menceritakan kegembiraan ahli syurga ni disertai dengan kaum keluarga yang dahulu di dunia mereka bergembira dengannya. Bahkan anak-anak ataupun keturunan yang kurang amal salih mereka yang tidak dapat masuk syurga pun dapat dicukupkan atau diberi syafaat oleh ayah, ibu, datuk, nenek, moyang, orang-orang yang salih ini untuk menyelamatkan keturunan itu yang dalam kesusahan. Maka luput segala kesusahan dan kesulitan dalam hidup mereka. Maka ini maksud firman Allah, fi syughulin fakihun, lebih umum, lebih luas daripada apa yang disebut oleh para mufassirun itu. Jadi bagi yang tidak berkahwin pula dan tidak ada kebahagiaan ketika di dunia dahulu tiada pasangan sebagai contohnya, mereka akan berada bersama pasangan-pasangan dipilih di akhirat nanti, sama ada disebut dengan bidadarinya atau bidadaranya. Tuan ni boleh kat sekalian. Bagi wanita yang pernah berkahwin 2 atau 3 kali selepas kematian suaminya, dia akan dipersilakan untuk memilih pasangan yang paling disenangi olehnya, yang paling baik akhlaknya. Inilah yang berlaku kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wanita mulia ini sebelum menjadi isteri Nabi, beliau adalah isteri kepada Abu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu anhu ni seorang pejuang mujahid, sahabiyun jalilun yang wafat selepas perang Uhud kerana luka parah yang dialaminya dalam perangan tersebut, dan dianggap seorang daripada syuhada juga walaupun matinya selepas perang Uhud. Ummu Salamah ini berkat doanya yang diajar Nabi SAW, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Amalkan doa ni bila ditimpa musibah seseorang daripada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada banyak versi daripada hadis sama riwayat Ahmad ataupun Muslim. Ya Allah, ya Tuhan, pada Engkau lah, daripada Engkau lah kami datang, kepadamu lah kami akan kembali. Ya Allah, aku mohon, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku, gantikan untukku satu lebih baik daripadanya. Ini adalah doa Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika kewafatan suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhum ajma'in. Selepas habis iddahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minangnya. Ketika dia mengamalkan doa itu, terakam dalam hatinya, terdetik dalam hatinya, agak-agak siapalah lebih baik daripada suamiku yang akan minang aku. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Tuhan, beri aku ganjaran atas musibah yang berlaku dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Dalam hadis mengatakan, tidak berdoa seseorang dengan doa ini bila ditimpa musibah, melainkan pasti Allah menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik untuknya. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mengamalkan doa ini, terlintas dalam hatinya, siapa yang akan menggantikan suamiku yang sangat baik itu, saleh, muslih itu, rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu. Rasulullah, nanti di akhirat wanita ni pula dia menjadi isteri kepada siapa ya? Sedangkan masa hidupnya dulu punya lebih pada seorang suami. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW menjawab, Allah SWT akan mempersilakan wanita itu untuk memilih di antara suami-suaminya itu, dan ketika itu dia akan pilih yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW memberi komen secara apa istilah yang boleh disebut, romantiknya Nabi SAW dan mulianya akhlak Nabi kita SAW. Memberi komen kepada Ummu Salamah ketika soalan itu diajukan, hai Ummu Salamah, dengar sini baik-baik. Budi pekerti yang baik membawa seorang itu meraih kebaikan dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi nikmat syurga ni terlalu besar untuk diceritakan tuan-tuan. Bila Allah membawakan kepada kita perkataan syughulin fakihun, nanti diulang lagi sekali, fakihatun walahum ma yadda'un. Kenapa diulang perkataan ini? InsyaAllah kita akan huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.